Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي يسر ولا تعسر. ربي تم بالخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Sadaqallahul azim, amma ba'. Yang dirahmati Allah, ustazah, pengurusi majlis, seterusnya hadirin hadirat, tetamu-tetamu Allah yang dirahmati Allah sekalian. Ulama selalu berpesan kepada kita, kata ulama, kalau nak jadi tetamu-tetamu Allah sewaktu kita berada di hari akhirat nanti, maka janganlah kita malas untuk menjadi tetamu-tetamu Allah sewaktu mana kita hidup di atas muka bumi Allah ini. Dengan kita menghadirkan diri ke masjid-masjid, ke surau-surau, ke majlis-majlis ilmu, ke majlis-majlis zikir yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW pesan kepada sahabat, Nabi kata, kalau kamu lalu di taman-taman syurga, kata Rasulullah, maka berhenti dan singgahlah untuk duduk di dalamnya. Maka sahabat bertanya kepada Rasulullah, apakah dia taman-taman syurga itu ya Rasulullah? Iaitulah, kata Rasulullah, majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita mulakan majlis kita pada pagi yang mulia ini, marilah sama-sama kita membaca umul kitab dan kita hadiahkan pahala bacaan umul kitab kita. Yang pertama untuk Nabi kekasih kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta seluruh ahli keluarga baginda dan sahabat-sahabat baginda. Seterusnya kepada para alim ulama, guru-guru kita. Seterusnya kepada kedua ibu dan ayah kita. Seterusnya untuk diri kita. Seterusnya untuk pasangan kita. Seterusnya untuk seluruh ahli keluarga kita, sahabat-sahabat kita, jiran-jiran kita, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sekali lagi masih lagi memberi kesempatan kepada kita untuk hidup satu hari lagi di atas muka bumi Allah ini. Dan kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana Allah Ta'ala masih lagi mengekalkan nikmat iman dan Islam dalam diri kita. Sebab itu kata ulama, kita hidup di atas muka bumi Allah ini dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan sudah pastilah kita juga nak mati
dalam keadaan di atas kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang dapat menyebut di akhir kalamnya dengan kalimah la ilaha illallah dakhala jannah, maka dia akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di akhir kalam nanti, di akhir percakapan kita sebelum kita balik bertemu dengan Allah, kita dapat melafazkan kalimah yang agung, kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Taala panjangkan usia kita, kita duduk di penghujung bulan Zulqa'dah dan tidak lama lagi kita akan masuk bulan Zulhijjah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Fajr, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr. Sadaqallahul azim. Demi waktu fajar, kata Allah, dan pada malam yang 10, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, dalam surah Al-Fajr ayat 1 hingga 2. Saya nak mengingatkan diri saya dan kita semua bahawa tidak lama lagi akan masuknya bulan Zulhijjah. Maka Allah Taala bersumpah demi fajar dan demi 10 malam, dalam 10 malam. Apakah yang dimaksudkan dengan 10 malam itu? Maka ulama tafsir menjelaskan bahawa walayalin ashr itu ialah 10 hari yang terawal dalam bulan Zulhijjah. Subhanallah. Nah, kita kadang-kadang duduk di Malaysia ni, kita duduk ingat 10 hari yang terawal tu tak ada apa pun bagi kita. Yang kena buat tu adalah orang yang mengerjakan ibadah haji. Rupa-rupanya 10 hari yang terawal bulan Zulhijjah ni adalah 10 hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, tidak ada amalan yang paling disukai oleh Allah, iaitulah amalan-amalan soleh yang dilakukan oleh hamba-Nya, iaitulah pada 10 hari yang terawal dalam bulan Zulhijjah. Allahu Akbar. Nah, orang yang ada ilmu, dia tertunggu-tunggu, duk menanti-nanti hari, 1 hari sampai 10 hari dalam bulan Zulhijjah. Sebab apa? Sebab Nabi kata amalan dia cukup besar, pahala dia cukup besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi orang yang tidak ada ilmu, mai pilah bulan apa pun dalam hidup dia, dia duduk macam tu je. Tapi orang yang ada ilmu, dia duduk tunggu-tunggu 10 hari yang pertama dalam bulan Zulhijjah. Sebab pahala dia cukup besar. Hadirin hadirat mati Allah sekalian. Sehingga kan ulama membahaskan ataupun ulama berbeza pandangan. Ada yang mengatakan bahawa 10 hari dalam bulan Zulhijjah lebih afdal daripada 10 malam yang terakhir dalam bulan Ramadan. Dan ada ulama menyatakan bahawa 10 malam yang terakhir lebih baik daripada terakhir Ramadan, lebih baik pada 10 hari dalam bulan Zulhijjah. Maka ulama membuat kesimpulan. Yang dikatakan 10 malam yang terakhir bulan Ramadan itu jadi hebat, lebih afdal, kerana ada 1 malam pada 10 malam yang terakhir bulan Ramadan itu adanya Lailatul Qadar. Manakala siang hari dalam bulan Zulhijjah, 1 sampai 10 Zulhijjah, pada siang hari lebih afdal daripada 10 malam yang terakhir dalam bulan Ramadan, kerana ada 1 hari dalam bulan Zulhijjah, iaitulah pada 9 Zulhijjah, iaitulah disebut dengan hari Arafah. Subhanallah, tabarakallah. Hari Arafah ni ibu ayah sekalian, hari yang mustajab doa. Kemudian sesiapa yang berpuasa, kata Nabi, pada 9 Zulhijjah, iaitulah pada hari Arafah, maka Allah Ta'ala akan ampunkan dosanya setahun sebelum dan setahun selepas. Subhanallah, tabarakallah. Peluang ni Allah Ta'ala bagi kat kita, bagi orang yang menuntut ilmu.
Sebab tu hidup atas dunia ni buatlah pilihan. Buatlah amal ibadah banyak-banyak. Sebab kita nak balik duduk di negeri akhirat tu punya lama. Lama sungguh. 1000 tahun dunia baru sama dengan 1 hari di hari akhirat. Alfasanatim mimma ta'udun. Alfasanatim 1000 tahun dunia bersamaan dengan 1 hari di hari akhirat. Allahu Akbar. Kita bila nak pergi melancong 2-3 hari je. Tapi kita siapkan barangan kita, Allahu Akbar. Sampai 2-3 beg. Duit pula bawa sampai 2-3 ribu. Orang tanya nak pergi duduk lama mana tu di situ. Dah pisat je 3 hari je. 3 hari je. Allahu Akbar. Ini kan pula akhirat, dunia akhirat. Akhirat yang kita nak balik negeri yang kekal abadi. Nak pergi duduk sana lama mana? Selama-lamanya. Apa maksud selama-lamanya? Maksud selama-lamanya tiada batasan masa. Tak ada batasan masa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita akan berdiri saja di mahsyar selama 50,000 tahun. Itu untuk orang yang paling singkat berdiri di mahsyar. Dengan dosa kita, ibu ayah sekalian. Allahu Akbar. Sebab itulah dunia ni lah tempat untuk kita sama-sama menanam benih untuk kita ambil hasilnya di hari akhirat nanti. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Sebab tu jangan lepaskan peluang. Saya di Masjid Sungai Petani di Kedah ni, ada masjid di Sungai Petani namanya Masjid Kuning Sungai Layar. Tiap-tiap tahun mereka jemput saya pada 9 Zulhijjah. Maka pada hari tersebut pihak masjid akan adakan majlis berbuka puasa. Puasa sempena 9 Zulhijjah, iaitu pada hari Arafah. Dan mereka akan jemput saya pukul 6 petang untuk adakan majlis zikir munajat. Pukul 6 petang tu start dah zikir munajat. Kemudian habis zikir munajat, kita akan berdoa bersama-sama. Subhanallah, tabarakallah. Tiap-tiap term macam tu. Sebab tu kita, ibu ayah sekalian, boleh syorkan kepada pihak masjid ataupun surau kita untuk kita buat majlis berpuasa, majlis buka puasa sempena 9 Zulhijjah ataupun pada hari Arafah. Untuk kita ambil pahala dia cukup besar di sisi Allah. Kita ni ibu ayah sekalian, kalau nak buat ibadat seorang-seorang, dia jadi tak larat. Dia jadi tak semangat. Tapi kalau buat ramai-ramai, seronok. Subhanallah. Kita akan puasa ramai-ramai, buka puasa ramai-ramai. Allahu Akbar. Subhanallah, tabarakallah. Itulah kenangan-kenangan indah yang kita mampu buat untuk kita kenang kembali waktu duduk di dalam syurga nanti, insya-Allah. Hadirin hadirat ibu ayah hormati Allah sekalian. Sebab tu 10 hari yang terawal dalam bulan Zulhijjah adalah hari yang sangat dimuliakan oleh Allah. Maka buat amal ibadat banyak-banyak. Buatlah amal soleh banyak-banyak. Sebab Allah Ta'ala sangat suka dengan amalan soleh yang kita buat pada hari tersebut. Maka kata ulama, bila 10 hari yang terawal bulan Zulhijjah ini adalah hari yang dimuliakan oleh Allah, maka ulama kata kalau tak larat nak buat amal kebaikan pada hari tersebut, maka janganlah kita buat maksiat pada hari tersebut. Tak mampu nak baca Quran, tak mampu. Nak semayang sunat, tak mampu. Semua tak mampu kita ni. Yang kita heran, bila duduk depan TV pula, boleh pula. Kan? Duduk sila depan TV tu, tengok-tengok drama, tajuk apa? Andai itu takdirnya. Kan? Kita bila tengok drama tu, ibu ayah sekalian, menangis 5 kali dah. Allahu Akbar. Duk marah pula kat hero. Hero ni jahat sungguh lah. Dia buat kat suami. Dia buat kat isteri dia lagu tu. Isteri dia lah punyalah bagus. Allahu Akbar. Siap warning pula kepada si isteri tu. Hang jangan duk terima dia balik. Kan? Allahu Akbar. Pengaruh drama dalam hidup kita ni cukup hebat ibu ayah sekalian. Kadang-kadang tu siap nak main masjid dah. Tengok-tengok anak dia buka TV. Tengok-tengok ulangannya. Andai itu takdirnya. Selamat Hari Raya Maaf Zahir Batin. Pakai tak main dah masjid. Pakai tak main dah mengaji. Padahal ulangan tu ada. Boleh tengok Astro dia ada ulangan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Tetapi kita ni dengan dunia ni Allah habis riang kita. Habis. Orang kata apa pun dengan hiburan ni habis kita ni. Sempat kadang-kadang tu gadaikan majlis ilmu dengan hiburan semata-mata. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-A'la, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Sadaqallahul azim. Bal tu'sirunal hayatad dunya. Bahkan kamu, kata Allah, lebih pentingkan dunia. Kita ni apa-apa pun semua dunia. Semua dunia. Kemudian kata Allah, wal akhiratu khairun wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik dan kekal, kata Allah. Sebab itu kata ulama, carilah harta dunia banyak mana pun. Tetapi orang boleh ambil tak harta dunia ni, hak kita duk impun ni, orang boleh ambil tak? Boleh ambil. Nak tahu kata boleh ambil, tak boleh ambil, waktu bila? Apabila tibanya seorang anak Adam tu balik bertemu dengan Allah. Bila matinya dia, harta dia tu jadi milik dia lagi ke? Tak dah. Jadi milik siapa? Jadi milik ahli keluarga dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bukan jadi milik dia lagi dah. Bukan jadi milik kita lagi dah. Bila kita balik bertemu dengan Allah, semua harta kita tu bukan jadi milik kita lagi dah. Allahu Akbar. Yang jadi milik kita waktu bila? Waktu kita guna harta tersebut, kita guna pada jalan Allah. Kita keluarkan zakat, kita buat ibadah haji dan umrah, kita bersedekah, kita tolong orang susah dan sebagainya. Hak tu baru jadi harta milik kita. Sebab itu kata ulama, amal ibadat pahala yang kita dapat, iaitulah bila kita buat hal-hal yang berkaitan dengan akhirat. Orang boleh curi tak pahala kita? Tak boleh curi. Orang tak boleh ambil. Tapi kalau harta dunia himbun sampai berlimbun, subhanallah, tabarakallah. Orang boleh curi tak? Boleh curi. Allahu Akbar. Duk dalam bank pun orang boleh curi lagi. Allahu Akbar. Kan? Skamer dia boleh buat sampai hilang duit sampai beratus-ratus ribu. Allahu Akbar. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Dan kata Nabi SAW, tidak ada amalan yang paling disukai oleh Allah pada 10 Zulhijjah melainkan ibadah kurban. Ibadah kurban tu. Subhanallah. Sebab tu ibadah kurban adalah sunat muakkad. Sunat muakkad ni maksud dia sunat yang dituntut. Kalau boleh kita buat tiap-tiap tahun. Sebab binatang-binatang inilah esok yang akan tolong kita di mahsyar. Kita akan dibangunkan di mahsyar bersama-sama dengan binatang-binatang. Dan pada waktu itulah binatang yang kita gunakan, yang kita jadikan korban waktu kita hidup di dunia, akan menjadi kederaan kita esok waktu berada di hari akhirat nanti. Hadirin hadirat mati Allah sekalian, pada pagi yang mulia ini, saya pernah sebut, tajuk kita pada pagi ini iaitulah 4 pertanyaan yang mesti dijawab di padang mahsyar nanti. Apabila ditiup sangkakala yang pertama, semua makhluk-makhluk Allah dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuklah malaikat maut sendiri yang mencabut nyawanya, yang menyebabkan dia juga mati pada saat dan ketika itu. Allahu Akbar. Dan sakitnya mati malaikat maut. Malaikat maut, sampai malaikat maut kata, kalau aku tahulah sakit mati ni macam ni, nescaya aku tak cabut nyawa orang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Punya sakit, punya dahsyatnya sakaratul maut, sakitnya mati. Dan apabila kita dibangunkan di mahsyar, maka pada waktu itu ditiup sangkakala yang kedua, kita akan dibangunkan di mahsyar dengan tulang sulbi kita. Sebab itu tulang sulbi kita ni yang duduk dekat punggung ni, dia tak reput. Sebab tulang ni lah esok kita akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala apabila ditiup sangkakala yang kedua, apabila diturunkan hujan benih pada waktu itu, maka kita semua akan dibangunkan oleh Allah di padang mahsyar. Maka pada saat dan ketika itu, maka kata Nabi SAW daripada An Abi Barzah Nadlah bin Ubaidil Islami radhiyallahu anhu qala,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afnahu wa an ilmihi fima amila fihi wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablahu. Rawahu Tirmizi wa qala hadis hasan sahih. Artinya, daripada Abi Barzah Nadlah bin Ubaidil Islami radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belum berganjak lagi kedua kaki seseorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat sehingga lebih dahulu ia akan ditanya tentang umurnya, untuk apa dihabiskannya, dan akan ditanya tentang ilmunya, untuk apa ia melakukannya, dan akan ditanya tentang hartanya, daripada mana ia memperolehinya, dan untuk apa dibelanjakannya, dan akan ditanya tentang tubuh badannya, untuk apa dibinasakannya, yakni digunakannya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian, inilah satu peringatan yang Nabi bagi kat kita sebagai tanda kasih dan sayangnya Nabi SAW kepada kita semua. Nabi tinggal hadis-hadisnya ibarat sungai yang mengalir kepada kita semua. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab tu banyak kan berselawat ke atas Nabi. Orang yang banyak berselawat ke atas Nabi esok, dia akan duduk dekat dengan Rasulullah. Rasul sebut ada dua orang yang akan duduk dekat dengan Rasulullah. Yang pertama, orang yang baik akhlak dia. Yang kedua, orang yang banyak berselawat ke atas baginda Nabi SAW. Dan Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah menyebut, Nabi SAW bersabda, malanglah manusia yang esok di hari akhirat tidak dapat memandang wajah yang mulia baginda Nabi SAW. Siti Aisyah tanya Rasulullah, siapakah ya Rasulullah yang tidak dapat melihat wajahmu waktu berada di hari akhirat nanti? Maka Nabi SAW bersabda, ialah orang, kata Rasulullah, yang apabila disebut namaku, kata Rasulullah, tapi dia tak sambung di belakang dengan sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lepas ni ibu ayah sekalian, bila orang sebut saja nama Muhammad, kita sebut di belakang sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian, tidak berganjak kedua kaki anak Adam ni nak pergi mana sebenarnya? Nah, sebab kita bila dibangunkan di padang mahsyar, kita akan bergerak ke tiga tempat. Sebab tu Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, di manakah kami nak cari kamu ya Rasulullah waktu berada di hari akhirat nanti? Maka kata Rasulullah, kamu carilah aku pada tiga tempat. Yang pertama, kata Rasulullah, carilah aku di mizan, iaitulah di timbangan. Yang kedua, kata Rasulullah, carilah aku di titian siratal mustaqim. Dan yang ketiga, kata Rasulullah, carilah aku di telaga Kausar baginda Nabi SAW. Maka ulama sebut telaga Kausar adalah tempat untuk kita berehat setelah kita menghadapi titian sirat. Titian sirat ni, ibu ayah sekalian, kita akan mendaki selama 1000 tahun, kemudian mendatar 1000 tahun, dan akan turun 1000 tahun. Semuanya berapa ribu tahun? 3000 tahun. Yang mula-mula dia akan mendaki, kemudian mendatar, kemudian menurun. Subhanallah. Semuanya ada 3000 tahun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan kita semua duk tahu dah bahawa tajamnya titian siratul mustaqim ni, kata Nabi, rambut belah 7. Allahu Akbar. Kita nak naik jalan pula atas tu. Mendaki 1000 tahun, mendatar 1000 tahun, dan menurun 1000 tahun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan Nabi sebut, tali yang merentang titian siratul mustaqim, ada 70,000 tali. Dan dia dibentangkan di atas permukaan api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setiap satu tali dipegang oleh 70,000 malaikat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan kata Nabi SAW,
apabila kita berjalan di atas titian sirat, ada pula besi yang pencakuk kaki, yang akan mencakuk kaki-kaki manusia agar jatuh ke dalam api neraka. Sebenarnya kata Rasulullah, besi yang mencakuk itulah adalah dosa-dosanya yang dia lakukan waktu dia hidup di atas muka bumi Allah dahulu dan dia tak sempat bertaubat kepada Allah. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau fikir betul-betul ibu ayah sekalian, Allahu Akbar, tak mampu kita. Sebab itu kita nak masuk syurga Allah dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Banyakkan bertaubat kepada Allah. Banyakkan menitis air mata, kenang balik dosa-dosa yang telah kita lakukan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampun dosa-dosa kita sebelum kita balik bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan di hari akhirat nanti, bila kita dibangunkan di padang mahsyar, dalam keadaan semua manusia hatinya takut pada waktu itu, tetapi kita bangun dalam keadaan jiwa kita tenang. Sebab tu Nabi pesan kat kita. Nabi kata, hidupkanlah 2 malam, iaitulah pada malam hari raya Aidilfitri dan malam hari raya Aidil Adha. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menghidupkan 2 malam hari raya dengan membaca Al-Quran, dengan solat sunatnya, dengan berzikir dan sebagainya, maka dia akan dibangunkan di mahsyar dalam keadaan hati dah hidup. Allahu Akbar. Hati hidup ni jiwa dia tenang. Dia tak putus asa pada waktu tu. Sedangkan orang lain berlari ke sana ke sini, ke sana ke sini. Allahu Akbar. Tapi dia duduk dalam keadaan tenang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Siapa dia orang-orang yang jiwa tenang ni? Termasuklah orang-orang yang mati di Madinah, yang dikebumikan di tanah perkuburan Baqi'. Orang yang mati di tanah yang dikebumikan di tanah perkuburan Baqi', dia akan dibangunkan esok di hari akhirat dalam jiwa dia tenang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kata Nabi SAW, belum berganjak lagi kedua kaki seseorang hamba di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada hari kiamat, sehinggalah lebih dahulu ia akan ditanya tentang umurnya. Ingat ibu ayah sekalian, kita bila dibangunkan di mahsyar, tidak akan berganjak kedua kaki kita sebelum ditanya dengan 4 soalan. Dan soalan yang pertama yang akan ditanya oleh Allah ialah berkaitan dengan umur kita. Sebab itu berkaitan dengan umur ni, Nabi SAW pernah bersabda, ada 7 golongan yang akan mendapat naungan arasy Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang di antaranya kata Rasulullah ialah orang muda yang menghabiskan umurnya semata-mata melakukan amal ibadah kepada Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Beruntunglah kalau ada anak-anak kita yang kita hantar pergi tahfiz, yang hantar pergi mengaji pondok. Allahu Akbar. Mereka menghabiskan umur mereka, muda mereka ni melakukan amal ibadah kepada Allah. Allahu Akbar. Esok di hari akhirat mendapat naungan arasy. Maknanya esok ni kata ulama di hari akhirat, tak ada bayang-bayang. Kita di atas dunia ni, bila duduk dalam cuaca panas, kita pergi keluar berdiri, ada bayang-bayang. Tapi esok di hari akhirat ada bayang-bayang tak? Tak ada bayang-bayang. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab itulah, habiskanlah masa muda. Beruntunglah orang yang telah habiskan masa muda dia melakukan amal ibadah kepada Allah. Karena umur kita akan ditanya oleh Allah. Sebab itu kata ulama, kalau kita nak hidupkan hati kita ni, pertama kata ulama, bila kamu sampai umur 40, kata ulama, ingat, kamu kena banyak ingat kepada mati. Bila sampai umur 40, kata ulama, kena banyak ingat pada mati. Bila sampai umur 50, kata ulama, kamu kena cek balik amalan apa yang belum lagi kamu buat, kamu kena start buat daripada sekarang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kena cek balik amalan apa aku tak buat lagi.
Rupa-rupanya ibu ayah sekalian, amalan tu mudah ya, tapi kita tak buat. Apa dia amalan tu, Ustaz? Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, dia baca 7 kali lepas subuh. Lepas subuh, lepas solat subuh, dia baca 7 kali. Maka Nabi kata kalau dia mati di siang hari, maka dia akan dimasukkan dalam syurga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Siapa dia yang hebat ni? Rasulullah. Bukan Presiden Amerika. Bukan Presiden Singapura dah. Tapi yang sebut ni siapa dia? Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Rasulullah siapa yang lantik? Allah Ta'ala yang lantik. Dan Nabi kata siapa yang baca Allahumma ajirna minan nar, dia baca 7 kali lepas maghrib. Maka Nabi kata siapa yang baca 7 kali lepas maghrib, kalau dia meninggal dunia pada waktu malam, maka dia akan dimasukkan dalam syurga. Duk cek tengok hak tu pun kita tak buat lagi, ibu ayah sekalian. Allah ruginya kita. Nah. Kemudian Nabi kata siapa yang baca ayat kursi setiap kali lepas sembahyang sekali, maka jarak dia dengan syurga adalah kematian. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Nah, cek tengok hak tu pun kita tak mampu buat lagi. Hak tu pun kita tak buat lagi. Allahu Akbar. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Allah Ta'ala akan tanya umur kita ni, kita habis kot mana? Umur kita start daripada bila? Ya Allah Ta'ala nak tanya ni. Start daripada umur kita baligh. Sampai bila? Sampailah kita meninggal dunia. Dan kita akan dibangunkan di mahsyar dengan umur waktu kita hidup atas dunia. Maknanya kalau kita mati umur 70, maka kita akan dibangunkan di mahsyar dengan umur 70 tahun. Kalau mati atas dunia umur 40 tahun, maka dia akan dibangunkan di mahsyar dengan umur 40 tahun. Dia akan ikut umur kita waktu kita hidup atas dunia dahulu. Kemudian kata sabda Nabi SAW, dan akan ditanya tentang ilmunya. Allahu Akbar kabira, subhanallah tabarakallah. Allah Ta'ala akan tanya kita ni berkaitan dengan ilmu kita. Subhanallah. Sebab tu Nabi SAW bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Nabi SAW bersabda, Nabi kata, tuntutlah ilmu. Sebab Nabi kata, menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslimin wa muslimat. Maknanya menuntut ilmu itu wajib. Bila Nabi sebut faridatun, maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan bahawa ilmu apa yang wajib kita kena belajar? Sudah pastilah ilmu fardu ain. Yang pertama, ilmu fardu ain berkaitan dengan ilmu tauhid. Yang kedua, ilmu fiqh. Dan yang ketiga, ilmu tasawuf. Rupanya 3 ilmu ni yang wajib kita kena belajar. Dan ilmu ni lah yang akan ditanya oleh Allah. Allahu Akbar. Bila kita belajar ilmu tauhid, contohnya ibu ayah sekalian. Bila belajar ilmu tauhid, kita tahu, kita kenal Allah. Maknanya dalam hidup kita ni, kita tak boleh takut selain daripada Allah. Dalam duk mengaji pun tiba-tiba Allahu Akbar. Balik-balik masjid ataupun baru nak pergi masjid, nak pergi sembahyang subuh, tengok-tengok jumpa dengan hantu. Jumpa dengan hantu, balik-balik pergi tak mai dah masjid. Allahu Akbar. Demam seminggu, takut pada hantu. Allahu Akbar. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Tu tengah duk belajar ilmu tauhid. Takut pada makhluk. Allahu Akbar. Sebab itulah yang sebetulnya kata ulama, kita sepatut takut kepada siapa? Kepada Tuhan. Tapi kita ni, dia kalih perkataan Tuhan, jadi hantu. Nabi SAW ajak kita. Kalau kita jumpa dengan jenis-jenis hantu, jin, setan ni, apa yang perlu kita buat? Nabi kata bacalah doa. Al'anuka
bila'natillah. Boleh tulis buaya sekalian. Al'anuka bila'natillah. Aku laknat engkau dengan laknat Allah. Itu maksud dia. Aku laknat engkau dengan laknat Allah. Al'anuka bila'natillah. Nabi kata baca berapa kali? 3 kali. Baca 3 kali. Al'anuka bila'natillah. Al'anuka bila'natillah. Al'anuka bila'natillah. Baca-baca tengok tak lari. Apa yang perlu kita buat? Kita yang lari. Kan? Pasal apa? Pasal apa setan tu tak lari? Pasal kita ni tak yakin. Nak baca tu bagi yakin. Tak ada dah kuasa yang paling hebat melainkan Allah. Maknanya barulah kita baca al-anuka bila'natillah. Baca dengan kemas-kemas. Ni baca kan. Dia duk lupa kan. Duk hantu pula ajak. Kan hadirin hadirat mati Allah sekalian. Kena yakin. Yakin sungguh-sungguh. Sebab tu kita belajar ilmu tauhid, kita nak buat i'tiqad di hati kita. Apa maksud i'tiqad? Pegangan di hati kita. Setengah orang dia tak tahu kenapa kena belajar ilmu tauhid, Ustaz. Tujuan kita belajar ilmu tauhid untuk menyelamatkan akidah kita. Waktu bila kita nak guna ilmu tauhid ni? Waktu sakaratul maut. Sebab waktu itulah iblis dia akan datang pada waktu itu untuk mengganggu kita. Allahu Akbar. Iblis main nak kacau kita. Dia akan cuba merosakkan akidah kita. Sebab tu tiap-tiap hari Jumaat Tok Khatib duk pesan, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa dan jangan kamu mati melainkan kamu mati dalam Islam. Nak mati dalam Islam ni buaya sekalian. Adakah kita ni tak main mengaji? Mengaji pun tak, tiba-tiba nak mati dalam Islam. Allahu Akbar. Sebab tu mau tak mau kena mengaji. Sebab tu ulama kata sebaik-baik taat, sibukkan diri dengan majlis ilmu. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Ingat ya, ilmu kita akan ditanya oleh Allah. Dan kok mana kita guna ilmu kita ni? Kita guna ilmu ni untuk apa? Adakah untuk mencari rezeki semata-mata? Ataupun kita guna ilmu kita dengan tujuan akhirat? Akan ditanya oleh Allah. Adakah kita guna ilmu kita untuk menipu orang? Adakah kita guna ilmu kita untuk mengambil harta orang? Untuk mencuri harta orang? Allahu Akbar. Semuanya akan ditanya. Beruntunglah orang yang mengaji ni. Orang yang tak mengaji lagu tu lah. Allahu Akbar. Dia tak tahu tentang apa yang akan berlaku pada saat dia menghadapi sakaratul maut. Orang yang tak mengaji, dia tak tahu apa yang akan berlaku pada waktu berada di alam barzah. Dan orang yang tak mengaji, dia tak tahu apa yang akan berlaku di mahsyar. Tapi yang kita pelik bila mai mati je, suruh orang berdoa, mudah-mudahan ditempatkan bersama orang yang beriman. Waktu hidup nak tengok orang yang beriman pun tak mau. Berkawan dengan orang yang soleh pun tak. Allahu Akbar. Kadang-kadang sedih kita tengok. Sedih kita tengok masyarakat kita hari ni. Waktu hidup atas dunia, Allahu Akbar. Masjid pun tak pernah mai. Majlis ilmu tak pernah duduk. Allahu Akbar. Tiba-tiba mati mengejut balik menghadap Allah. Sebab itu ibu ayah sekalian. Macam doa ustaz kita tadi ni. Imam muda kita doa tadi. Allahu Akbar. Menyentuh hati kita bila disebut, ya Allah bila kami mati nanti, ya Allah, hadirkanlah orang-orang yang berdoa untuk kami. Hadirkanlah orang-orang yang bersedekah untuk kami, ya Allah. Allahu Akbar. Bagi orang yang beriman, orang yang ada ilmu, bila dengar macam tu, Allahu Akbar. Sebab tu apa tujuan sebenarnya bila kita buat solat jenazah tu? Pasal apa yang kita duk panggil orang main solat jenazah tu? Kalau lagi ramai, lagi bagus. Sebab kita nak orang untuk doakan kepada kita, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu.
Kita nak supaya Allah orang mai doa untuk kita supaya diampunkan dosa-dosa kita. Lagi ramai, lagi bagus. Allahu Akbar. Sebab tu berkawanlah dengan orang-orang yang soleh. Esok bila kita mati, siapa nak doa kat kita? Ni kawan-kawan kita ni lah. Yang duduk dalam grup kita ni, kawan-kawan kita ni. Allahu Akbar. Sebab tu kalau ada orang dia kawan dengan orang yang bukan orang yang soleh. Nah, contohnya dia kawan dengan geng-geng karaoke. Agak-agak geng-geng karaoke ni bila dia mati esok ni, geng ni nak baca doa kat dia ke? Dia naik atas pentas, kan? Dia naik atas pentas, kawan dia hak karaoke kali dengan dia tu lah. Naik atas pentas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni ada sikit pengumuman lah. Dengan duka citanya saya nak bagi tahu lah. Sahabat saya yang duk main karaoke sekali dengan saya tu baru saja meninggal dunia. Jadi saya sedih sangat lah sebab saya duk main menyanyi pun dengan dia lah. Jadi pada malam ni saya nak tuju lagu kat dia lah. Tajuk dia Salam Yang Terakhir. Allahu Akbar kabira. Hak tu lah yang dia boleh buat pun. Nak tuju lagu je. Allahu Akbar. Tapi kalau dia kawan dengan orang yang soleh. Allahu Akbar. Dia kawan dengan orang yang soleh. Kawan-kawan ni lah yang akan doa untuk dia. Bila orang baca doa sampai kepada dia. Allahu Akbar. Ni macam kita ni, macam puan pengurusi sebut tadi. Marilah sama-sama kita istiqamah dalam menuntut ilmu. Sebab sabda Nabi SAW, siapa yang waktu dia hidup, kata Rasulullah, waktu dia hidup dia sihat. Waktu dia sihat, dia duk main majlis ilmu, dia duk pergi semayang berjamaah. Tiba-tiba sampai satu hari dia jatuh sakit, dia tak boleh nak masuk grup, dia tak boleh nak semayang jemaah dan sebagainya. Tetapi kata Rasulullah, pahala dia dapat tak? Dia dapat. Subhanallah. Pasal apa dia dapat? Sebab waktu dia sihat, dia menghadiri majlis ilmu. Dia duduk, dia main semayang berjamaah dan sebagainya. Tapi bila dia sakit, dia tak dapat datang. Tapi pahala dia dapat. Allahu Akbar. Berbeza dengan orang yang waktu duduk sihat, tak pernah main mengaji, tak pernah semayang jemaah, tiba-tiba jatuh sakit. Bila jatuh sakit, waktu itulah baru duk teringat nak main masjid. Kita ni ibu ayah sekalian, waktu duk sihat ni bukan dia ingat apa pun. Tapi bila main sakit ni, waktu itulah baru duk teringat. Dia duk tengok kawan dia main, tengok dia pakai dengan segok-segok. Dia tanya, ni hampa ni main mana ni? Kamu semua main mana ni? Segok-segok sangat ni. Lalu seorang tu kata, kami baru main mengaji. Oh, seronoklah kami duk mengaji. Kan? Dia bila dengar waktu tu, dia sedih tak? Dia sedih. Dia sedih. Waktu dia sedih tu, Allahu Akbar, menangis tu. Dia tahu, ampun seronoklah boleh pergi mengaji. Aku tak boleh dah nak pergi mengaji. Kan? Pasal apa? Waktu duduk sihat dulu bukan mau main. Kan? Sebab tu waktu dia duduk riau tu, pergi bisik tepi telinga dia. Ni main nak bang? Dia tak apa dia? Terkorak hang. Kan? Waktu duduk sihat kita duduk ajak main mengaji, dia tak mau mengaji. Kita kata jomlah kita pergi mengaji. Oh tak apa, pilu. Kan? Ataupun dia kata insya-Allah apa? Insya-Allah tak main. Bukan insya-Allah main. Banyak orang lagu tu. Bila main mengaji tak mau mengaji. Lelah kali Allah mati dalam keadaan ilmu mengenai Allah pun tak ada. Sebab tu kata ulama, orang yang buat amal ibadah dalam keadaan tidak ada ilmu, maka amalannya tidak diterima oleh Allah. Sebab tu Nabi SAW pesan kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, kamu mempelajari satu bab daripada ilmu Allah, sama ada kamu nak beramal dengannya ataupun tidak, kata Rasulullah. Maka lebih baik daripada kamu sembahyang sunat 1000 rakaat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi kata bila duduk dalam majlis ilmu belajar tentang satu bab, maka Nabi kata lebih baik daripada kamu sembahyang sunat 1000 rakaat. Maksud dia apa dia? Kalau sembahyang 1000 rakaat sekalipun dalam keadaan tidak ada ilmu, maka Allah Ta'ala tak terima amalan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Berapa ramai orang hari ini yang buat amal ibadah hanya sekadar tiru-tiru saja. Sebab tu amalan sembahyang dia tak mencegah dia daripada perkara keji dan mungkar. Sedangkan Allah Ta'ala bagi jaminan.
Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu, kata Allah, mencegah perkara keji dan mungkar. Sebab tu kita ni mudah je ibu ayah sekalian. Kalau kita nak tahu sembahyang kita ni Allah Ta'ala terima ataupun tidak, mudah ya. Kalau kita sembahyang, kita buat maksiat tak? Tak buat. Maknanya Allah Ta'ala terima amalan kita. Sebab sesungguhnya sembahyang itu mencegah perkara keji dan mungkar. Tapi kalau dia sembahyang, perkara keji dan mungkar pun dia buat lagi, maknanya sembahyang dia tu ada masalah. Masalah tang mana? Wallahu alam. Adakah masalah dia dari segi ambil wuduk? Ambil wuduk tak betul, sembahyang sah tak? Sebab tu kena belajar. Nah, angkat hadas besar kalau tak meratakan air seluruh badan, sah tak? Tak sah. Bila tak sah, ambil wuduk pula sah. Sah tak mayang? Tak sah. Pasal apa? Sebab angkat hadas besar tak betul. Allahu Akbar. Subhanallah tabarakallah. Nah, kemudian angkat hadas besar betul dah, ambil wuduk betul dah, mamai semayang, bacaan pula tak betul. Nah, dalam rukun qauli, ambil rukun qauli tak betul. Orang baca Allahu Akbar, alif fathah kaf sukun ak, ba fathah ra sukun bar, akbar. Ada orang takbir Allahu Akbar, bar panjang belakang, ba fathah alif madar ra sukun bar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau kena takbir intiqalat tak apa lagi. Kalau kena takbiratul ihram, takbiratul ihram dia rukun qauli. Kalau takbir intiqalat, takbir perpindahan rukun, dia perpindahan rukun sembahyang, hak tu tak apa lagi. Sebab dia bukan rukun sembahyang. Ni hak rukun sembahyang ni, rukun qauli, takbiratul ihram. Allahu Akbar. Bar panjang. Dia Allahu Akbar. Akbar. Dia bukan Allahu Akbar. Kebar pula, kebar. Dia bukan kebar, dia huruf mahmus. Kaf tu huruf mahmus. Huruf mahmus. Dia kena keluar angin. Allahu Akbar. Akbar. Subhanallah tabarakallah. Panjang kalau nak masuk dalam bab tu. InsyaAllah kita ada ustaz-ustaz tajwid yang duk mengajak kita. Tanya mereka, belajar. Sebab tu dalam mengapa wajib kita kena belajar tajwid, kena belajar fiqh, sebab ada 5 rukun qauli yang kita kena baca bagi betul. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua iaitulah membaca suratul Fatihah, yang ketiga membaca tahiyat akhir, yang keempat iaitulah berselawat ke atas Nabi dalam tahiyat akhir, dan yang kelima memberi salam. Beri salam ni rukun. Memberi salam yang pertama rukun dalam sembahyang. Sebab tu nak bagi salam dalam sembahyang, jangan kita buat ringkas. Setengah orang bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kan? Yang betul ni mana? Alif fathah sin syada fathah asa, lam fathah alif madala. Lam fathah alif mada, hukum dia mat asli. Tang la tu kena baca 2 harakat. Tapi kita baca Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Yang betul Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum. Tang la tu 2 harakat. Hukum dia apa dia? Mat asli. Macam mana nak kenal mat asli? Alif baris mati sebelum alif baris fathah. Baca dia 2 harakat. Assalamualaikum warahmatullahi, assa. Alif lam syamsiah. Jangan baca Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum. Tak betul. Dia assa. Alif fathah, sin syada fathah. Alif lam syamsiah. Sebab lepas alif lam ada sin yang bersyadah. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Tang la tu 2 harakat. Sebab tu kalau bagi salam tak betul, tak dapat pahala. Pergi rumah orang bagi salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Assalamualaikum ya. Ataupun Assalamualaikum, Assalamualaikum. Allahu Akbar. Yang paling syoknya bagi salam,
Assalamualaikum. Bunyi Selcom tu. Kan. Hak bunyi Selcom tu jawab dia apa dia? Maxis. Kan. Tok rumah tak, pasal apa ni? Aku bagi salam hang tak jawab. Kan. Kami sini Selcom lain tak clear. Maxis ada lah 3 bar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bagi salam elok. Sebab tu kata guru saya, Syekh Abdul Razak Al-Misri. Syekh Abdul Razak Al-Misri, dia kata orang Melayu perempuan ni kalau bagi salam cukup sedap. Dia bagi salam guna. Dia bagi salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, Assalamualaikum. Tambah O pula. Kan? Kum di belakang tu pendek ke panjang? Pendek. Tapi kita ni Allahu Akbar bagi salam. Dengar sedap. Assalamualaikum. Kan? Padahal pendek ya. Assalamualaikum. 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 Baru dapat pahala. Dan Nabi kata, bila bagi salam 3 kali, tuan rumah tak jawab, kita kena buat apa? Baramim bawausin. Balik ya. Kan? Kita bagi salam 3 kali, tuan rumah tak jawab. Kena buat apa? Baramim bawausin. Balik ya. Tapi kita balik tak ibu ayah sekalian? Tak balik. Dia dah buat apa? Piduk unai tingkap. Kan? Yang tuan rumah menerak buah katil. Pasal apa? Pasal tak mau jumpa. Dia kata mai bukan ada kerja ni. Raja kata ke orang. Allahu Akbar kabira. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Ni kita. Nabi kata bagi salam kat 3 kali. Kalau tuan rumah tak jawab, balik lah. Nah balik. Lepas tu mai pula. Allahumma salli Muhammad. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah tidak akan berganjak kedua kaki anak Adam, akan ditanya kepadanya tentang hartanya. Daripada mana dia ambil, daripada mana dia dapat, dan untuk apa dibelanjakannya. Allahu Akbar. Beruntunglah orang yang ada harta benda, kemudian dia belanjakan pada jalan Allah. Allahu Akbar. Dan yang terakhir, soalan yang keempat, dan akan ditanya tentang tubuh badannya, untuk apa dibinasakannya, yakni digunakannya. Mata esok Allah Ta'ala tanya tak, kita guna kod mana? Allah Ta'ala tanya. Mulut kita Allah Ta'ala tanya tak? Tanya. Telinga kita Allah Ta'ala akan tanya, kita guna kod mana telinga kita ni? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab tu Allah Ta'ala berfirman dalam surah Yasin ayat 65. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sadaqallahul azim. Allah Ta'ala berfirman, pada hari ini kami tutup mulut mereka. Dan bercakaplah kepada kami tangan-tangan mereka dan bersaksi di hadapan kami kaki-kaki mereka terhadap apa yang dahulu telah mereka lakukan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Inilah 4 soalan yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebelum kita berganjak kaki kita berjalan di hari akhirat nanti. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan mudah-mudahan hadis yang kita baca pada pagi yang mulia ini, kita manfaatkan 4 soalan yang bakal ditanya ini. Contohnya, akan ditanya kepada kita tentang umur kita. Dengan saki-baki umur yang kita ada ini, marilah sama-sama kita banyakkan amal ibadah kepada Allah. Kemudian akan ditanya kepada kita ilmu. Maka beramallah dengan ilmu yang kita dapat selama ni. Ni ilmu dapat banyak dah, amal satu pun tak lagi. Mengaji tentang tutup aurat dengan sempurna. Aurat pun tutup tak sempurna lagi. Bila kita nak beramal ni? Bila nak beramal dengan ilmu yang kita dapat? Sebab ilmu ni lah akan ditanya oleh Allah. Kemudian soalan yang ketiga ditanya oleh Allah tentang harta kita. Harta kita ni kita dapat halal melalui jalan halal ke haram. Kalau haram, bertaubatlah kepada Allah. Kalau kita ambil harta orang dengan cara tak sengaja, waktu hidup atas dunia ni lah, kita pulangkan balik harta tersebut. Kemudian, harta yang halal, gunakanlah waktu kita hidup ni, kita belanjakan pada jalan Allah. Dan yang keempat, yang akan ditanya oleh Allah akan tubuh badan kita.
kalau tubuh badan kita ni kita guna sebelum ni bukan pada jalan Allah. Inilah masanya ibu ayah sekalian untuk kita manfaatkan anggota tubuh badan kita pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan esok di hari akhirat kita akan tersenyum di hadapan Allah Subhanahu wa taala apabila ditanya kepada kita tentang 4 soalan ini. Yang sudah pastilah yang akan menyelamatkan kita di padang mahsyar, yang akan mempermudahkan segala urusan kita waktu berada di hari akhirat nanti. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada pagi yang mulia ini dapat memberi peringatan kepada saya dan kita semua, dan kita dapat memanfaatkan sebaik-baiknya umur yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita untuk kita melakukan sebanyak-banyaknya amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pemudahkan kita di hari akhirat dan pemudahkan kita untuk balik ke rumah kita yang asal, iaitulah syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya serah kembali kepada Puan Pengerusi Majlis, dipersilakan. Terima kasih Ustaz. Kita mungkin ada soalan yang nak ditanya Ustaz ya. Puan Isu angkat tangan. Nak tanya silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kena? Semoga cepat sembuh. Alhamdulillah. Makasih atas doanya. Allah Ustaz, ramai jemaah tanya yang tadi doa apa tu, aku laknat engkau dengan laknat Allah dalam bahasa Arabnya. Boleh Ustaz, jasa baik Ustaz untuk tulis dekat sini? Ramai jemaah tanya. Ustaz buka mic. Tulis dalam Rumi ke? Allah SWT. Tu ada permintaan dari para jemaah Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Allah SWT. Nama Ustaz. Dalam Arab Ustaz. Oh, dalam Arab saya tak ada ni nak tulis Arab tak ada lah ni. Macam mana? Allah SWT. Sa'adai Allah SWT Muhammad. Macam mana nak buat Allah SWT? Ustaz bagi Boleh tangan je Ustaz. Okey, saya sebut alif lam alif lam ain nun kaf al-anuka alif lam ain nun kaf al-anuka Alif lam ain nun kaf. Okey. Bila'natillah. Bila'natillah. Tulisan tangan je Ustaz boleh. Okey, baik. Saya tengah tulis. Allah SWT. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum Ustaz. Apa makna dia tadi? Apa makna dia? Al-anuka bila'natillah. Aku laknat engkau dengan laknat Allah. Nampak tak? Nampak tak Allah SWT? Engkau dengan Nampak tak? Tak nampak. Tak Sebab nampak. apa background tu? tak nampak Ustaz. Lindung. Background Lindung. Ustaz. Ada background. Saya tak nampak. Oh, background Allah SWT. Kenapa background? Allah SWT Muhammad SWT. Bila'natillah. Ya kan alif lam ain kaf tak Ustaz? Ya. Alif lam ain kaf. Okey. Bila'natillah. Okey, beres? Bila'natillah. Ya, Bila- aku laknat engkau dengan laknat Allah. Screenshot. Ajak anak-anak cucu kita. Kalau jumpa hantu, baca ni ya. Kalau rasa meremang bulu rumah, baca ni ya, insya-Allah. Screenshot kan? Boleh screenshot kan? Boleh tak? Boleh screenshot. Alhamdulillah. Banyak Ustaz. Ada Puan Okey, Haida sudah tulis dekat message. Boleh ambil kat sana. Okey, Allah SWT. Boleh nak dapat lah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Allah SWT. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama Allah SWT.
Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Banyak ramai yang share dekat ruangan Apa chat masuk pun je lagi ada sekali yang Ustaz? share. Masuk je lagi sekali Aku Ustaz. aku Tak ada laknat aku. engkau dengan laknat Allah. Aku laknat. Dengan laknat Allah. Ustaz, Arab cukup Ustaz. Ya, al'anuka bila'natillah. Al-anuka bi laknatullah. Bila'natillah. Illa. Al-anuka bi laknatullah. Bila'natillah. Illa. Tillah. Ya, aku Al-anuka laknat bi engkau. laknatillah. Ya, Laknatillah. aku laknat engkau dengan laknat Allah. Nabi suruh baca 3 kali. Bila'natillah. Ya. Tuan-puan, saya ada share tu ya. Okey. Terima kasih Ya, semua. saya nampak dekat ruangan call ni ada yang share. Nanti saya copy paste dan saya akan share sama-sama okey. dekat Baik, ruangan baik. Telegram dan WhatsApp insyaAllah. InsyaAllah. Ada lagi soalan daripada siapa? Rahmat Saleh? Angkat tangan. Muka. Dah maklum tadi dah. Okey, baik Ustaz. Saya kira setakat itu saja Ustaz ya. Alhamdulillah. Jazakallah khairan al-fadhil Ustaz Amir Syahrizal atas kesudian berkongsi ilmu mengenai 4 soalan yang akan ditanya di mahsyar, yang mana tidak ada walau sedikit perkara yang akan terlepas daripada perhatian Allah SWT. Demikianlah pada hari mahsyar masing-masing manusia akan diminta dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang telah dikerjakan selama hidupnya di dunia. Oleh itu, manfaatkanlah masa yang ada untuk kita tingkatkan amal ibadah, dan semoga ianya memberikan sedikit sebanyak kefahaman dan manfaat buat kita semua, dan insyaAllah semoga dalam kesempatan kita akan jumpa lagi Ustaz dan para jemaah sekalian untuk terus berada dalam majlis ilmu ini. Dan bagi menangguhkan majlis ilmu ini Ustaz, kita tutup dulu dengan tasbih kafarah dan surah Al-As serta doa. Subhanakallah wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم فقنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا على صراطك المستقيم. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغرا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. Sesungguhnya yang baik itu daripada Allah, yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Jazakallah khairan katsira diucapkan kepada pihak penganjur kerana sudi menjemput saya pada pagi yang mulia ini. Mudah-mudahan memberi manfaat untuk diri saya dan kita semua insya-Allah. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.